gerakan agama baru yang disebut sebagai Islam. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri, dan bagi yang dah subscribe, saya mendoakan kalian dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Hari ini saya ingin membahaskan berkaitan gerakan agama baru yang disebut sebagai Islam. Nama Islam merupakan gabungan daripada dua agama, iaitu Kris merujuk kepada Kristian, manakala Lam merujuk kepada agama Islam. Sahabat semua, Islam merupakan sebuah gerakan yang matlamatnya ingin menyatukan dua agama antara Kristian dan Islam yang kini ajarannya telah tersebar luas ke seluruh dunia. Sehingga ke hari ini, matlamat gerakan ini ingin menjadikan seseorang itu Kristian dan Islam pada masa yang sama. Wujudnya istilah Islam ini sebenarnya diperkenalkan oleh seorang penulis Britain yang bernama G.K. Chesterton di novel beliau The Flying Thing pada tahun 1914, sehingga istilah ini digunakan pada gerakan ini. Sahabat semua, gerakan ini ditubuhkan di Lagos, Nigeria pada tahun 1976 oleh seorang lelaki yang bernama Tela Tela. Tela berasal dari suku Yoruba, yakni etnik kedua terbesar di negara Nigeria. Untuk pengetahuan semua, beliau merupakan seorang Muslim yang telah murtad dari Islam. Beliau berusaha dalam menyeru dan mengajak masyarakat Islam dan Kristian agar disatukan. Menurut beliau, kedua ajaran agama ini mempunyai persamaan dalam sudut kepercayaan kepada Tuhan yang sama. Menurut pegangan kita sebagai seorang Islam, Islam dibangunkan di atas 5 perkara, yakni mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Namun gerakan Islam atau juga dikenali sebagai EVO Luar yang bermaksud The Love of God Mission mula mengelirukan masyarakat dunia, khususnya umat Islam, dengan mewujudkan 5 elemen utama dalam gerakannya, iaitu kasih sayang, budaya mengasihani, kegembiraan, berbuat baik dan berkata benar. Ini menjadi pegangan asas dalam gerakan mereka. Tela juga mendakwa dirinya menerima langsung wahyu secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti seorang nabi. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Namun, menurut ajaran Islam, mereka hanya perlu menunaikan solat fardu hanya 2 kali sehari dengan alasan jadual kehidupan mereka yang amat penuh. Persoalannya, adakah ada perkara yang lain yang lebih penting melebihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam menunaikan solat? Dan adakah solat fardu 2 kali sehari merupakan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita? Telah menyatakan bahawa meskipun ajaran yang dibawa dalam Al-Quran dan Bible menjadi pegangan dalam gerakan ini, namun beliau berhujah bahawa kandungan kedua-dua kitab tersebut masih belum lengkap serta masih memerlukan kepada perubahan, dan meyakini bahawa beliau menjadi insan yang terpilih dalam melengkapkan kitab Al-Quran dan Bible dengan menulis kitabnya sendiri. Dalam ucapan beliau dalam khutbahnya yang mengundang kontroversi, ia mengatakan, seorang Muslim tidak layak bergelar Muslim sekiranya dia bukan seorang Kristian, dan seorang Kristian tidak layak bergelar Kristian sekiranya dia bukan seorang Muslim. Sahabat semua, Tela bersama pengikutnya yang dianggarkan 50 orang pada ketika itu melakukan ritual yang mengambil masa 2 jam di sebuah kuil yang dibina mereka sendiri. Dalam ritual tersebut, mereka terlebih dahulu memulakan dengan bacaan ikrar yang menggabungkan 2 aspek kepercayaan Islam dan Kristian yang berbunyi, The God of Jesus is one, The God of Muhammad is one, Humanity is one, Islam, Islam, Islam. Sahabat semua, akhirnya gerakan Islam ini berlakunya perpecahan dengan nama yang berbeza setelah beberapa dekad berlalu apabila seorang lelaki bernama Dr. Samsuddin mengasaskan fahaman OK Today yang berasaskan kepada fahaman yang hampir sama dengan Islam. Fahaman OK Today
berjaya mengembangkan fahamannya sehingga menjadi aliran Islam yang paling berpengaruh di negara Nigeria pada tahun 1989. Tidak berakhir setakat itu, pada tahun 2005 muncul lagi satu aliran Islam dinamakan sebagai The Oxbosomo Society of Islam yang diasaskan oleh mahasiswa universiti yang mempercayai bahawa dengan menggabungkan agama-agama di dunia ini di bawah satu kepercayaan yang sama, barulah dunia ini akan mencapai keamanan. Di sini dapat kita fahami bahawa gerakan dalam usaha untuk menyatukan ideologi masyarakat Islam dan Kristian dalam satu fahaman sedang bergiat aktif, meskipun perkara ini ditentang hebat oleh negara-negara barat oleh sebahagian masyarakat Islam dan Kristian yang berpegang teguh kepada ajaran agama mereka. Bahkan ada ajaran baru pada hari ini yang hampir sama kefahamannya, iaitu Faith Share. Gerakan ini menyatakan bahawa setiap ketua agama mestilah dakwahnya tidak sahaja menyentuh berkaitan perihal pegangan agama masing-masing, bahkan harus menggunakan isi kandungan agama-agama lain agar dapat menyatukan masyarakat dunia yang berbeza agama. Jelas di sini, gerakan ini merupakan usaha mereka dalam senyap ingin meyakinkan masyarakat dunia, khususnya ingin mengelirukan umat Islam. Kononnya, inilah solusi yang terbaik dalam mengelakkan berlakunya kemelut dan pertelingkahan masyarakat berkaitan pegangan dan kepercayaan agama masing-masing yang kesannya merosakkan akidah dan pegangan umat Islam. Sahabat semua, dalam Islam, konsep agama dan keyakinan adalah hal yang sangat penting. Islam mengajarkan bahawa terdapat satu Tuhan yang patut disembah dan diakui sebagai pencipta alam semesta, yang dalam Islam disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip dasar dalam Islam adalah tauhid, iaitu kepercayaan yang kuat terhadap keesaan Allah. Islam menekankan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Namun, dalam konteks Islam yang berusaha untuk mencampurkan ajaran Kristian dan Islam, terdapat beberapa pandangan yang perlu difahami dari perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, menjaga keyakinan agama dan akidah adalah perkara yang sangat penting. Islam menghormati agama-agama lain, namun mencampur adukan ajaran agama yang berbeza dalam satu ajaran seperti Islam dapat menimbulkan kebingungan dan merosak kefahaman yang benar tentang agama masing-masing. Sebagai contoh, salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah kepercayaan kepada tauhid, yakni keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahawa hanya ada satu Tuhan yang disembah, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada Tuhan selainnya. Mengenai aspek ini, Islam memiliki perbezaan dengan Kristian yang mengajarkan konsep Tritunggal, iaitu keyakinan bahawa Allah adalah tiga peribadi dalam satu, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan seterusnya Tuhan Roh Kudus. Hakikatnya, ajaran atau gerakan yang dibawa oleh Islam jelas-jelas bercanggah dengan pegangan kita sebagai umat Islam. Islam mengiktiraf kewujudan agama-agama lain di dunia ini, tetapi hanya mengiktiraf kebenaran yang dibawa oleh agama Islam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Maksudnya, sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Islam. Sahabat semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa hanya Islam yang diterima sebagai agama di sisinya. Islam merupakan agama yang dibawa oleh para rasul sebagai utusan Allah pada setiap zaman. Lalu diakhiri dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup. Oleh yang demikian, sesiapa yang menggunakan jalan selain syariat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maksudnya, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Sekian sahaja daripada saya. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like and share
agar orang lain juga boleh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.